Sementara isu yang hangat diperkatakan di media sosial adalah hukuman terhadap seorang individu yang memandu secara mabuk dan mengakibatkan seorang pemandu motosikal hilang atau nyawanya teragut, sahabat semua. Dan dalam pertuduhan bunuh ini ada juga yang mempertikaikan mengapa pertuduhan sebegini kejam katanya diberikan kepada individu yang melakukan kesalahan ini. Bukan itu saja sahabat semua, malah ada beberapa individu yang kita gelar, kita kenal sebagai individu yang hebat dalam menunggang apa saja isu untuk digunakan sebagai isu politik, untuk menyerang kerajaan dan sebagainya. Jadi hari ini saya ingin memberikan dua perkara kenyataan. Yang pertama adalah daripada pejabat peguam negara dan yang kedua adalah daripada kerajaan Madani. Apa yang dilakukan? Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membacakan kenyataan yang pertama ini. Jadi apabila dipertikaikan kenapa pertuduhan bunuh diberikan kepada kes ini, hari ini AJC ataupun pejabat peguam negara mempertahankan langkah untuk menggunakan pertuduhan tersebut. Jadi ini antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi seperti yang kita tahu ramai juga yang mempertikaikan perkara ini selepas ia memfailkan pertuduhan bunuh dan dada atas kematian pekerja kilang dan juga penghantar barang yaitu Amirul Hafiz Omar. Ini karena kesukaran dalam membuktikan pertuduhan bunuh yang memerlukan pihak pendakwaan membuktikan sama ada niat atau tertuduh tahu tindakan mereka boleh menyebabkan kematian. Jadi terdapat juga pertikaian mengapa pendakwa raya tidak meneruskan pertuduhan di bawah akta pengangkutan jalan karena pemandu ini memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun bahan terlarang di samping membunuh. Jadi Seksyen 44-1 akta tersebut menyatakan bahwa mereka yang didapati bersalah menyebabkan kematian semasa memandu di bawah pengaruh alkohol boleh dipenjara sehingga 10 ke 15 tahun, denda antara 50 ke 100 ribu ringgit dan dihalang daripada memegang lesen selama 10 tahun. Pesalah berulang boleh dikenakan hukuman penjara 15 hingga 20 tahun dan juga denda 100 ke 150 ribu serta lesen memandu ditahan selama 20 tahun. Jadi tertuduh dalam kes ini lelaki R yang namanya itu adalah R Sakti Ganapati dikatakan berada di bawah pengaruh alkohol dan juga bahan terlarang semasa kemalangan maut di Klang pada pagi Ahad minggu lalu. Jadi individu ini mengaku bersalah atas kesalahan mengambil bahan terlarang. Dia masih belum membuat pengakuan atas pertuduhan membunuh. Sementara menunggu kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Jadi apabila Malaysia kini mengemukakan soalan tentang mengapa Jabatan Peguam Negara tidak meneruskan pertuduhan membunuh dan memandu dalam keadaan mabuk semalam, Peguam Negara Dusuki Mokhtar melahirkan keyakinan terhadap keputusan pendakwaan. AJC telah melihat perkara ini sebagai perkara yang serius yang menimbulkan kegemparan awam. Melihat fakta kes tersebut, ia mewajarkan kami untuk mendakwanya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ia adalah satu pengabaian terang-terangan terhadap nyawa manusia, katanya. Dia menambah lagi bahwa AJC telah meneruskan pertuduhan pembunuhan yang serupa untuk kes kemalangan di kemalangan lain di Cyberjaya dan juga Terengganu. Yaitu kes di Cyberjaya dipercayai merujuk kepada kes langgar lari pada tahun 2018 di mana seorang pelajar Libya didakwa atas pembunuhan kepada seorang lagi. Jadi tidak jelas perkembangan kes itu karena laporan media hanya mengikuti kes itu sehingga Ahmed didakwa tanpa sebarang maklumat terkini. Sejak itu Malaysia kini sedang menghubungi salah seorang peguam warga Libya itu untuk mendapatkan maklumat terkini. Dan sementara itu kes di Terengganu merujuk kepada kes di mana Norizan Ismail didakwa atas pembunuhan 3 pelajar Universiti Teknologi Mara Dungun dan percubaan membunuh seorang lagi.
dan kes itu masih lagi berjalan. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan kes membabitkan seorang individu yang memandu sehingga menyebabkan kematian sahabat-sahabat semua. Dalam pada itu ya kecoh juga di media sosial ya tindakan daripada dua individu yang terkenal dengan penunggangan isu-isu ya berkaitan isu yang hangat ya supaya boleh diguna pakai untuk tujuan politik, untuk tujuan meraih simpati, ya lepas itu menghentam kerajaan dan sebagainya. Dan mereka menganggap kerajaan hari ini tidak melakukan apa-apa. Jadi sahabat semua itu adalah satu perkara yang tidak benar ya sebab hari ini saja kenyataan ataupun tindakan daripada Kementerian Pengangkutan sendiri yaitu YB Anthony Locke telah menziarahi mangsa ya menziarahi keluarga ya keluarga arwah Amirul Hafiz ya serta memberikan bantuan pribadi dan bantuan-bantuan ini agak mengejutkan kita. Jadi apakah yang diberikan dan ditawarkan oleh kerajaan Madani untuk membantu keluarga ini? Ayo kita lihat ya kenyataan media ini. Kunjungan Menteri Pengangkutan YB Anthony Locke bersama Ketua Pengarah GPJ Datu Edi Radli Ramli ke rumah keluarga arwah Amirul Hafiz Omar di Kelang petang tadi membawa mesej yang lebih besar daripada sekadar lawatan rasmi. Ia hadir dalam suasana negara yang semakin resah dengan peningkatan kes kemalangan maut ya melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol dan juga bahan terlarang. Dalam kenyataan itu, YB Anthony memaklumkan bahwa beliau telah menziarahi istri arwah yang kini terpaksa meneruskan kehidupan tanpa suami di sisi selepas tragedi yang berlaku pada Ahad yang lalu. Beliau turut menyampaikan sumbangan keuangan secara pribadi sebagai usaha membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Namun seperti yang ditegaskan, tiada jumlah wang yang mampu menggantikan kehilangan insan tersayang. Apatah lagi ya ia berlaku secara tiba-tiba akibat kecuaian pihak lain. Detik ini bukan sahaja menyentuh perasaan tetapi mengingatkan Mas ya di masyarakat ya bahwa setiap angka dalam statistik kemalangan sebenarnya mewakili sebuah keluarga yang kehilangan. Kehadiran pihak berkementerian bersama JPJ juga memberi syarat bahwa isu ini tidak lagi boleh dilihat sebagai kes terpencil. Sebaliknya satu masalah sistemik yang memerlukan tindakan yang lebih tegas. Jadi YB Anthony menyatakan bahwa beliau amat memahami kesedihan yang dirasai oleh keluarga mangsa dan menzahirkan rasa simpati yang mendalam serta solidariti dalam menghadapi saat sukar ini. Jadi harapan yang dizahirkan agar keluarga arwah diberikan kekuatan dan ketabahan bukan sekadar ucapan simpati, tapi satu doa yang lahir daripada realiti kehidupan yang tidak mungkin dapat diganti. Dan tragedi ini menjadi satu lagi peringatan bahwa nyawa mereka bukan sekadar statistik dan setiap kecuaian di jalan raya boleh membawa kesan yang kekal seumur hidup ya kepada keluarga mangsa khususnya. Ya apabila ditinggalkan begitu saja sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara bantuan dan juga apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Sebenarnya ada satu lagi ya apabila kalau saya tidak silap ya bantuan pelajaran kalau saya tidak silap ya kepada anak-anak ya kepada arwah ini. Kepada anak-anaknya. Jadi kalau saya tidak silap Mara ya ini dia Mara. Mara ini kenyataan yang dikeluarkan ya oleh Mara sendiri ya saya ingin tunjukkan keratan media ini supaya Anda semua boleh nampak ya ini antara perkara yang juga dilakukan oleh pihak kerajaan ya apabila Mara sendiri tampil untuk menjadikan dua anak arwah Amirul Hafiz sebagai anak angkat. Jadi ini antara perkara yang saya percaya tindakan yang terbaik ya daripada pihak kerajaan yang diwakili oleh MARA yaitu Majlis Amanah Rakyat. Mereka mengambil dua anak kanak-kanak yang kehilangan bapa dalam satu kemahas jalan raya menyayat hati di Kelang, Selangor baru-baru ini sebagai anak angkat di bawah Yayasan Pelajaran MARA.
Pengurus Himara Datuk Ashraf Waji Disuki dalam kenyataan di laman Facebook pada Selasa berkata, dua kanak-kanak itu adalah Muhammad Akif dan Muhammad Afif, yaitu anak kepada Allahyarham Amirul Hafiz Omar. Jadi beliau berkata, inisiatif itu adalah sebagai rasa bertanggung jawab dan keprihatinan selain bukan sekadar bantuan sementara tetapi satu komitmen jangka panjang bagi memastikan pendidikan mereka terus terbela. Bantuan allowance bulanan sebanyak 120 seorang akan disalurkan di peringkat sekolah rendah dan ditingkatkan kepada 150 apabila mereka melangkah ke sekolah menengah disertai pemantauan berterusan sehingga mereka menamatkan persekolahan, katanya. Beliau turut berterima kasih kepada Ketua UMNO bahagian Larut, Datuk Muhammad Daud Muhammad Yusuf dan Ketua Pegawai Eksekutif YPM yang mewakili pagi semalam bagi menziarahi dan menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga mangsa. Ashraf Wadi juga menitipkan kata-kata semangat untuk kedua-dua anak kepada Allahyarham ini untuk terus kuat dan tabah serta supaya belajar bersungguh-sungguh. Jadi itu sebenarnya sahabat semua, antara komitmen bukan saja komitmen jangka pendek tapi juga jangka panjang yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Ini bukan isu politik tapi ini adalah isu kemanusiaan, sahabat semua. Jadi saya setuju dengan tindakan daripada pejabat peguam negara dan juga apa yang dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan, begitu juga dengan Kerajaan Madani di bawah Marah sendiri, di bawah Kerajaan Madani yang memberikan komitmen jangka panjang. Jadi kita harapkan ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan bebanan keluarga yang kehilangan ketua keluarga mereka. Sahabat semua, ini perkara yang saya ingin kongsikan. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.